Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan membuat pembentangan tugasan kumpulan yang bertajuk Kemahiran Perundingan dan Tawar-Menawar. Kumpulan kami terdiri daripada Nur Syafizah binti Abdul Razak, nombor ID matrik 266177, Nur Syafiqah Nadia binti Abdul Malik, nombor ID matrik 266246, saya Rabiatul Adawiyah binti Rosli, nombor ID matrik 266300, dan Nur Syafiqah Rojani, nombor ID matrik 266245. Kenalan tugasan kami, Perundingan Ekonomi Asia Timur East Asia Economic Council atau dahulunya dikenali sebagai EAG, East Asia Economic Group, yang diutarakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai satu forum untuk membincangkan masalah ekonomi bersama. Cadangan pembentukan kumpulan seperti ini diutarakan oleh Malaysia pada tahun 1990. Hanya selepas tahun 1995, ASEAN menerapkan konsep sebegini. Pada mesyuarat Menteri Luar ASEAN di Badan Seri Pegawaian Brunei, ASEAN mengesahkan pelibatan dalam AEAC. Pada 25 Julai 1994, Menteri Luar ASEAN membincangkan dengan China, Korea Selatan dan Jepun semasa makan tengah hari. Pada hari yang sama juga, Menteri Luar Korea Selatan telah mencadangkan pembentukan kumpulan wawasan Asia Timur iaitu East Asian Vision Group dalam usaha membentukkan komuniti Asia Timur. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafiqah Nadia binti Abdul Malik, nombor badan 266246. Saya akan membentangkan berkaitan isu-isu perundangan ekonomi Asia Timur. Pada 18 Oktober 1991, Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEMM telah bersetuju untuk menukar nama Kumpulan Ekonomi Asia Timur EAEG kepada Perundangan Ekonomi Asia Timur EAEC. Persetujuan pertukaran nama tersebut dibuat bagi membentukkan kekeliruan yang berlaku iaitu dengan menggunakan perkataan kumpulan telah menyebabkan pihak-pihak tertentu menganggap EAEG sebagai sebuah pertubuhan yang tetap dan sebagai sebuah blok perdagangan. Seterusnya, sesungguhnya dengan pertukaran nama EAEG kepada EAEC pada hari ini, diharap EAEC tidak akan menjadi satu entiti yang diinstitusikan dan juga sebuah blok dagangan seperti yang dibimbangkan selama ini. Cadangan Malaysia mengenai penubuhan sekretariat berkenaan telah pun diterima dan Kuala Lumpur bersedia menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah kepada sekretariat itu. Selain cadangan mengenai penubuhan sekretariat itu, Sidang Kemunciat ASEAN ketiga telah bersetuju untuk menerima gagasan Kumpulan Ekonomi Asia Timur EAEG yang diilhamkan oleh Dr. Mahathir lebih 10 tahun lalu. Persetujuan untuk menginstitusikan EAEG timbul apabila para pemimpin ASEAN membuat pendirian untuk meningkatkan jumlah dagangan sesama anggota dan tidak boleh lagi bergantung kepada negara-negara lain seperti Amerika Syarikat. Dunia juga sedang menghadapi kesan-kesan proses globalisasi yang boleh memberikan kesan negatif kepada negara kecil seperti Malaysia dan rakan-rakannya di dalam ASEAN. Dengan senario dunia di mana kuasa-kuasa ekonomi barat tidak mempedulikan kepentingan negeri kecil dan membangun, maka penerimaan terhadap idea kerjasama ekonomi Asia Timur adalah sangat penting. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafizah binti Abdul Razak. Saya akan menerangkan mengenai dengan peranan Malaysia dalam perundingan ekonomi Asia Timur. Sumbangan dari segi ekonomi, politik maupun sosial mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan, meningkatkan taraf hidup rakyat melalui kerjasama dalam pertanian dan perdagangan. Melalui perbincangan, EAEC hanyalah bertindak sebagai satu badan yang menjaga kepentingan perdagangan negara ASEAN dan bukanlah satu blok perdagangan.
Idea Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang mengemukakan AEC telah ditentang oleh Amerika Syarikat dan negara-negara maju. Oleh itu, Malaysia telah menjalinkan kerjasama secara tidak rasmi dan tetap diteruskan melalui konsep ASEAN ketiga. Perubahan ini telah dipersetujui pada bulan Oktober 1991 di Kuala Lumpur. Kawasan perdagangan bebas ASEAN dapat mengawal kepentingan ASEAN. Hal ini dapat dibuktikan apabila hampir kesemua cukai dan tarif turun pada tahap minimum atau dapat dihapuskan sepenuhnya bagi barangan yang diniagakan. Antara peranan Malaysia dalam perundingan ekonomi Asia Timur adalah dengan membantu politik atau keselamatan di kalangan negara-negara ASEAN, iaitu ketika dalam persidangan Menteri-Menteri Luar ASEAN di Kuala Lumpur pada 27 November, Malaysia berperanan dengan mengemukakan Zopfen untuk diadakan. Konsep Zopfen ini adalah hasil cadangan Tun Abdul Razak bin Husin yang meliputi seluruh Asia Tenggara. Terdapat beberapa peristiwa wujudnya konsep Zopfen pada ketika itu. Beberapa peristiwa dengan wujudnya konsep Zopfen ni, yang pertama adalah dilihat dari segi kedudukan Asia Tenggara yang begitu strategik kepada kuasa besar. Ianya berlaku dalam konteks ketegangan politik Blok Timur Barat dan pergolakan politik yang berlaku di Vietnam serta tentera British yang telah mengundur diri dari Asia Tenggara, juga tentera Amerika dari Vietnam. Dan peristiwa kedua adalah peperangan di Vietnam. Pada ketika itu, negara-negara ASEAN yakin apabila berlakunya campur tangan dan sokongan daripada pihak luar akan dapat mempengaruhi kestabilan di rantau ini. Hal ini berlaku apabila Vietnam mendapat sokongan Korea dan campur tangan China terhadap Cambodia, sedangkan konsep yang diamalkan oleh Zopfen adalah sebarang masalah harus diselesaikan bersama tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Dan yang seterusnya adalah ketika disebabkan regionalism yang telah menghasilkan kerjasama ekonomi serantau. Ianya bertujuan Zopfen adalah untuk mengekalkan keamanan kawasan serantau, bukannya melalui kekerasan, dan tidak terlibat dalam pertikaian antara kuasa barat. Malaysia adalah merupakan negara yang paling aktif dalam memperjuangkan konsep Zopfen pada ketika itu. Peranan Malaysia juga pada ketika itu yang seterusnya adalah dengan membantu sosial dan keselamatan di kalangan negara-negara ASEAN. Malaysia pada ketika itu juga tidak ketinggalan dalam memberi bantuan dalam bidang sosial. Sebagai contoh, kerjasama dalam bidang pendidikan telah wujud dengan tertubuhnya Pertubuhan Menteri-Menteri Pelajaran ASEAN, iaitu CMIO. CMO ditubuhkan untuk menggalakkan kerjasama dalam kalangan negara Asia Tenggara, khususnya dalam bidang pendidikan, sains dan kebudayaan. Sebagai contohnya, di Pulau Pinang, Malaysia telah terbinanya pusat serantau untuk sains dan matematik, iaitu RIKSAM. Pemindahan teknologi dan tenaga pakar juga turut berlaku, dan Malaysia adalah merupakan negara yang sedang membangun pada masa kini. Hal ini adalah menyebabkan Malaysia juga memerlukan teknologi dan tenaga pakar untuk menggerakkan teknologi tersebut bagi mencapai wawasan ke-2020. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syafiqah binti Rozani. Nombor metrik saya 266245. Saya akan teruskan pembentangan ini tentang peranan negara-negara yang terlibat dengan perundingan ekonomi Asia Timur. Sidang Kemuncak Asia Timur pertama diadakan di Kuala Lumpur pada 10 sehingga 14 Disember 2005. Ia akan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin 16 buah negara terdiri daripada ASEAN ketiga, iaitu 10 negara ASEAN bersama China, Jepun, Korea Selatan serta India, Australia dan New Zealand. Harkat umbi ke arah EAS yang dijangka mendorong kepada penubuhan komuniti Asia Timur bertitik tolak daripada beberapa perkembangan global yang signifikan sebelumnya apabila bentuk-bentuk religions baru muncul selepas tamatnya Perang Dingin.
Kesimpulan, pelbagai cara dilakukan untuk mendapat yang terbaik daripada pelbagai aspek iaitu ekonomi, politik dan sosial. Malaysia juga giat memperkukuhkan kerjasama serantau melalui Dasar Luar Malaysia sekaligus berusaha untuk mencapai wawasan 2020. Peningkatan ekonomi dan kestabilan politik sekaligus dalam membantu melonjakkan nama Malaysia. Malaysia juga tidak bergantung pada bantuan kuasa luar sepenuhnya dan disebabkan inilah Malaysia mampu menyuarakan pandangan terhadap sesuatu isu-isu yang tidak mampu negara membangun suarakan. Perundingan Ekonomi Asia Timur merupakan cetusan ilham daripada Tun Dr. Mahathir bin Mohamad bagi memastikan negara kita masih setaraf dengan luar negara. Sekian, terima kasih.